Saya start record. Okey, baik. Sekejap Okey. Okey, baik. Okey, jadi tajuk pada hari ini adalah berkaitan dengan mekanisme perwarisan. Okey, kita dah buat soalan ni, kita dah buat banyak kali. Jadi saya nak kita berbincang pada hari ini. Okey, jadi mari kita lihat. Rajah 5 menunjukkan skema perwarisan bagi jenis rambut seorang lelaki yang mempunyai kerinting. Dia rambut kerinting, dia kahwin dengan isterinya yang berambut lurus. Jadi kita tengok anak-anak dia tu. Anak dia rambut apa? Okey, anak-anak dia rambut kerinting, kerinting, lurus dan lurus. Okey, macam mana anak-anak dia? Ada yang kerinting, ada yang lurus. Jadi kita nak tengok bagaimana. Okey, okey. So, okey, daripada ayah dia berambut kerinting. Okey, manakala ibunya lurus. Jadi ini adalah ciri-ciri. Ciri-ciri bagi ayah berambut kerinting, manakala ciri-ciri bagi ibu adalah lurus. Jadi ciri-ciri ini, okey, yang kita panggil sebagai phenotype. Okey, ini phenotype. Jadi apakah phenotype bagi ayah? Okey, phenotype bagi ayah adalah kerinting. Okey, itu dia. Manakala yang di bawah ini adalah genotype. Genotype bermaksud susunan jin ataupun susunan genetik. Susunan genetik bagi bapa adalah R besar, R kecil. Okey, manakala susunan genotype bagi ibu adalah R kecil, R kecil. Macam tu. Jadi di sini kita dapat ringkaskan bahawa R besar yang di depan ni menunjukkan sifat ataupun ciri-ciri bagi ayah tersebut. Okey, kalau ada yang besar, yang kecil, yang besar ni kena letak di depan. So di depan ni R besar, yang di belakang tu R kecil. Kenapa kena letak depan? Kerana yang di depan inilah yang menunjukkan ciri-ciri bagi seseorang tersebut. Jadi ciri bagi rambut kerinting adalah ditunjukkan oleh R besar. Okey, R besar ini kita panggil R dominant. Okey, so saya letak kat sini. Sekejap, saya copy. Saya paste. Okey, saya letak kat atas ni. R besar adalah dominant. Manakala R kecil, kita conteng-conteng dekat sini, R kecil adalah recessive. R kecil recessive. Ataupun dia lemah. Recessive. Sekejap saya tarik sekejap. Sorry. Dominan bermaksud dia kuat. Dia kuat. Yang mendominasi. Dia akan mendominasi genetik yang lemah. Recessive bermaksud lemah. Dia tak kuat. Okey, bila lemah maksudnya dia kena berada di bahagian belakang lah. Okey. Okey, yang dominan ni adalah genetik ataupun jin yang kuat. Bila kuat maksudnya dia akan berada di bahagian depan. Okey, yang kecil adalah kita panggil recessive. Dia lemah, maka dia akan berada di belakang. Okey, di dalam susunan genetik tersebut. Okey. Okey, kalau ibu pula R kecil tak ada masalah lah. Maka ibu dia R kecil mempunyai susunan genetik jin yang recessive, yang lemah. Okey. Baik. Okey. Bagaimanakah ciri-ciri tersebut? Dia dia menyebabkan membawa kepada ciri-ciri anak. Okey, kita akan lihat kat sini. Okey. So, pertama sekali, di sini dia akan melalui satu proses yang kita panggil proses meiosis, di mana susunan genetik tadi dia akan dipisahkan kepada dua bahagian. Okey, R besar, R kecil. Okey, ni R besar, R kecil. Yang ni pula R kecil, R kecil. Okey, dipisahkan. Okey, so di sini kita panggil gamet. Di mana bagi lelaki gamet yang terhasil adalah sperma.
Dekat sini sperma. Okey, manakala bagi ibu pula adalah ovum. Jadi untuk pengetahuan, sperma yang dihasilkan oleh lelaki lebih kurang dalam 10 juta. Jadi separuh daripada 10 juta iaitu 5 juta dia membawa, ataupun sperma yang 5 juta dia membawa jin R besar. Manakala sebahagiannya sperma yang 5 juta lagi dia membawa jin R kecil. Dia lain. Okey, jadi sperma yang 5 juta tu tak sama dengan 5 juta yang satu lagi. Dia macam tu. Sama juga ovum. Ovum pun sama juga. Yang ini dengan ini sebenarnya lain. Tetapi dalam kes ni dia membawa R kecil yang samalah. Okey. Jadi kita lihat dekat sini. Dekat sini berlakunya proses persenyawaan di mana sperma tadi bergabung dengan ovum. Tetapi mengikut turutan lah. Okey. So dekat sini ada dua jenis sperma. Satu yang kecil, satu yang besar. Jadi sperma yang ni dia bergabung dengan ovum yang ni dan hasilnya anak tadi mendapat susunan genetik R besar, R kecil. R besar perlu berada di depan, R kecil di belakang. Kenapa yang besar di depan? Sebab yang di depan ni lah akan menunjukkan ciri-ciri bagi anak tersebut. Okey. Jadi ciri dia adalah, ataupun phenotype bagi anak adalah rambut kerinting kat sini. Okey, so bagi sperma yang sama juga, apabila dia bergabung dengan ovum yang satu lagi, maka genotype anak tadi adalah R besar, R kecil. Jadi ciri yang ditunjukkan oleh anak tadi adalah mengikut huruf yang berada di depan. Dan yang besar mesti berada di depan. Jadi yang besar ni adalah jin bagi rambut kerinting. Jadi anak ni rambut kerinting. Okey, dan manakala sperma yang satu lagi dia bergabung dengan ovum yang ini, maka genotype yang terhasil adalah R kecil, R kecil. Jadi yang depan ni menunjukkan sifat bagi anak ni. Yang depan ni apa? R kecil. R kecil adalah jin bagi rambut lurus. So anak dia rambut lurus. Yang ini pun sama. Sperma ini bergabung dengan ovum yang satu lagi. Okey, jadi hasilnya genotype tadi R kecil, R kecil. Jadi sifat bagi anak tadi adalah rambut lurus. Jadi dekat sini anak yang terhasil adalah rambut kerinting, kerinting, lurus, lurus. Okey. Okey, tapi masalahnya, okey, ada orang dia ada lebih daripada 4 anak. Ada 5, ada 6, ada 8. Okey. Dan ada yang kurang daripada 4. Jadi apa perkaitannya? Yang kita belajar ni 4 je. So apa kaitannya? Apa perkaitan? So untuk mencari perkaitannya, kita kena cari dia punya kesimpulannya. So apakah kesimpulannya? Okey, kesimpulannya di sini. Okey, kita tengok Okey. So apakah nisbah bagi anak yang berambut kerinting kepada berambut lurus? Kerinting ada 1, 2, lurus pun 1, 2. Jadi nisbah dekat sini adalah nisbah adalah 2 nisbah 2. Okey, itu nisbah. Kalau peratus, okey, peratus. Kejap, saya type dekat sini supaya lebih jelas. Peratus bagi anak yang berambut kerinting. Peratus macam mana Okey, kalau dapat lihat kat sini, anak yang berambut kerinting ada 2. 2 daripada 4 orang anak. Jadi 2 per dengan 4. Darab dengan 100. Yang ni cara untuk mengira peratus. Jadi kita akan dapat 50%. Kita akan dapat 50%. Okey, untuk mendapatkan anak yang berambut kerinting adalah 50%. Jadi kesimpulannya di sini 50%. Jadi bermaksud, okey, setiap kelahiran anak yang lahir itu untuk mendapat rambut kerinting adalah 50%. Manakala 50% lagi adalah untuk mendapat rambut lurus.
Contoh katakanlah awak ada abang. Okey, awak ada abang. Okey. So abang awak tu bila dia lahir, okey, peluang dia untuk mendapat rambut kerinting atau lurus adalah separuh-separuh. Jadi bila abang awak lahir je, kan, bila lahir dia dapat rambut abang awak tu lurus ataupun kerinting. Dia berdasarkan kepada peratus dia, chance dia. Lepas tu kakak awak pula lahir. Okey, bila kakak awak lahir je rambut kakak awak kerinting. Jadi dia berdasarkan peratus di sini. Okey, katakanlah peratus dekat sini kita tukar dekat sini, kita tukar dia jadi 90%. 90% untuk berambut kerinting katakan. Jadi contohlah katakan abang awak lahir tadi, bila lahir je rambut dia kerinting. Kan, lepas tu kakak awak pun lahir juga. Selepas tu kakak awak lahir je rambut dia pun kerinting juga. Lepas tu kakak awak lagi seorang, bila lahir je rambut dia kerinting juga. Kenapa kerinting? Sebab apa? Kebarangkalian untuk mendapat rambut kerinting setiap kelahiran adalah sebanyak 90%. Jadi abang awak kerinting, kakak kerinting. Lepas tu ada 2 orang kakak lagi, contoh. Semua kerinting. Lepas tu last sekali awak pula lahir. Bila awak lahir, awak keluar je rambut awak lurus. Sebab apa lurus? Sebab ada 10%. 10%, hanya 10% untuk anak yang lahir itulah berambut lurus. 10% kat sini. Okey, ada baki. Jadi kebarangkalian itulah kesimpulan dia. Jadi apa yang kita buat dekat sini adalah untuk mengira kebarangkalian untuk setiap kelahiran. Bukan bermaksud bila kita kira-kira anak dia kena ada 4. Okey. So benda ni kita buat untuk mendapatkan kebarangkalian peratus ni sebenarnya, kesimpulan dia. Macam tu. Okey. Okey, baik. So sekarang mari kita lihat kepada soalan. Okey, tadi penerangan, kita lihat pada soalan. Okey. Berdasarkan rajah di atas, labelkan proses K dan L dalam kotak yang disediakan dengan menggunakan maklumat berikut. Dia bagi persenyawaan, mitosis dan meiosis. Tadi kita dah buat dah, kita dah isi dah K dan L. Okey, mari kita lihat apakah K dan L. K dan L. Tu dia. Proses K adalah meiosis. Okey, daripada satu susunan genetik, okey, dia akan dibahagi 2. Kenapa bahagi 2? Yalah sebab satu daripada bapa, satu daripada ibu. Jadi bila cantum dia akan jadi 1. So bapa ni pula akan dibahagi pula. Sama juga ibu akan bahagi untuk anak-anak dia. Jadi proses pembahagian ini kita panggil meiosis. Jadi ingat proses meiosis. Okey. Okey. So satu lagi proses L. L ini adalah proses persenyawaan di mana sperma akan bergabung dengan ovum. Persenyawaan. Okey. So selesai yang itu. Okey, next kita tengok soalan seterusnya. Namakan genotype bagi M. Genotype ni adalah susunan genetik, susunan jin bagi M. Okey, kita tengok M tu apa? M adalah ibu dia. Jadi susunan jin bagi ibu adalah R kecil. Nampak? Kalau ditanya fenotype ibu ciri-ciri ibu iaitu berambut lurus. Kalau genotype susunan genetik ibu iaitu R kecil. Okey, jadi jawapan dia R kecil. Okey, jadi saya kecilkan dekat sini. Okey. Soalan seterusnya, nyatakan fenotype iaitu ciri-ciri bagi N. Ciri-ciri bagi N. Tengok apa ciri-ciri bagi N. Siapa N tu? N tu anak dia. Ciri-ciri. Ni ciri-ciri yang kat bawah ni. Ciri-ciri dia adalah berambut kerinting.
Okey, dekat sini tadi kita type balik jawapan dia. R kecil. Yang ini rambut kerinting. Okey. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, apakah jenis variasi ini? Dia tanya pasal variasi. Apa maksud variasi? Variasi adalah perbezaan kan? Saya dah beritahu. Ada dua jenis variasi. Ada dua jenis variasi yang saya dah ajar awak hari tu. Tengok dekat sini. Okey, saya besarkan sikit. Ada jenis variasi. Okey. Iaitu variasi selanjar dengan variasi tidak selanjar. Okey, apa maksud variasi tidak selanjar? Selanjar. Variasi selanjar adalah variasi yang tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Maksudnya dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Okey, saya note kat sini. Variasi setara selanjar adalah variasi yang tidak boleh berubah. Yang boleh berubah. Boleh berubah. Ni. Kenapa dia boleh berubah? Tengok contoh variasi ni. Contoh dia adalah seperti berat badan. Orang yang kurus boleh berubah menjadi lebih berat bila dia makan banyak. Okey, ketinggian. Adik awak sekarang ni di sekolah rendah, esok dia naik ke sekolah menengah, ketinggian dia akan bertambah. Warna kulit, orang kulit putih bila dia lebih jemur kat panas, kulit dia boleh berubah menjadi hitam. Kepintaran pun sama, bentuk muka pun sama, boleh berubah. Ini adalah variasi selanjar. Okey, ianya disebabkan oleh faktor persekitaran yang boleh berubah. Okey, seperti suhu, cuaca, pemakanan dan juga sedikit faktor genetik. Okey, ianya tidak boleh diwarisi. Genetik ataupun variasi ini tidak boleh diwarisi. Okey, sebab ada ayah yang berbadan besar tapi anak dia badan kurus. Jadi dia ayah tadi tidak mewarisi kepada anaknya tu. Okey, manakala variasi yang lainnya adalah variasi tak selanjar. Maksudnya adalah variasi yang menunjukkan perbezaan yang sangat jelas dan ketara, yang mana variasi ini tidak boleh berubah. Dia kekal. So, variasi ini adalah kekal, memang tak boleh ubah. Contohnya adalah seperti jantina. Okey, lelaki akan tetap jadi lelaki. Walaupun dia berubah, dia cuba berubah jantina. Okey, dia tetap lelaki. Okey. Kumpulan darah, orang yang berdarah O tetap akan berdarah O. Dia tak boleh ubah. Jenis cuping telinga, ada yang ada cuping telinga, ada yang tidak ada. Cap jari tak boleh berubah. Jenis rambut, orang yang rambut lurus, okey, dia pergi kedai, dia nak kerinting, boleh, tetapi cuma bertahan selama 3 bulan. Lepas tu rambut dia kembali kepada asal. Jadi kekal, variasi ni kekal. Yang kekal ni kita panggil variasi tak selanjar. Okey, variasi ini disebabkan oleh faktor genetik. Perbezaan jin dan kromosom. Dan ianya boleh diwarisi. Dianya boleh diwarisi macam kita buat dekat atas tadi tu. Susunan jin tu. Ianya boleh diwarisi. Okey, jadi soalan tadi tu, untuk menjawab soalan ni, apakah jenis variasi ini? Jawapan dia adalah variasi tak selanjar. Tak selanjar. Okey, kita akan bincangkan untuk set soalan yang berikutnya. Kejap lagi kita bincang sama. Yang ini saya terang dulu. Okey. Baik, soalan E. N berkahwin dengan individu yang mempunyai genotype R besar, R kecil. Apakah kebarangkalian mendapat anak berambut kerinting? Okey, yang ini saya tolak ke tepi dulu. Yang ini. Okey, dia tanya. Kita pergi atas balik. Dia tanya, apabila N, yang ni N berkahwin dengan individu yang mempunyai genotype R besar, R kecil. Siapakah N? Ni anak dia tadi. Anak dia tadi berkahwin dengan
orang yang mempunyai genotype R besar R kecil. So genotype anak dia tadi R besar R kecil, dia kahwin dengan orang yang sama mempunyai genetik R besar R kecil. Jadi kita tengok apakah hasil dia, kan? Okay, saya draw kejap kat sini. Saya nak tunjuk. Okay, draw. Baik. Okay. Anak dia R besar, R kecil, kahwin dengan, okay, cross ni maksudnya dia kahwin lah. Kahwin dengan orang yang sama genetik dengan dia. Susunan genotype dengan dia. R besar, R kecil. Soalan dia tanya, apakah kebarangkalian untuk mendapat anak berambut kerinting? Kita kena buat macam tadi tu, ni. Kita kena crosskan dia, tengok anak-anak dia. Berapakah orang anak yang mendapat rambut kerinting, kan? Contoh kebarangkalian. Okey. Jadi mari kita buat dekat bawah. Kita buat sama-sama. Okey, yang ini N. Jadi kita tulis dekat sini N. Kahwin dengan orang yang genetiknya R besar, R kecil. Di mana N pun sama juga. N pun adalah R besar, R kecil. Okey, yang ini kita nak bincang sama-sama. Jadi saya nak awak tolong respon. Okey, jom. Kita buat sama-sama, jom. Okey, K apa K? Cepat. K ni proses apa ni? Cepat respon. Persenyawaan. Bukan, persenyawaan di sini, bawah. Meiosis. Pembahagian ataupun lebih tepat kita panggil meiosis. Okey, bagus. Meiosis. Okey. Lepas itu bila dia melalui proses meiosis, dia bahagi. Jadi R besar dengan R kecil ni dia bahagi. Dekat sini jadi apa? Jadi apa? R besar. Okey, R besar. Bagus. Okey, di sini R kecil. R kecil. Tak apa, kita respon je sebab betul salah kita akan betulkan sama-sama. Okey, di sini R besar. R besar dan di sini R kecil. Okey, dekat sini proses apa? Sperma bergabung dengan ovum dinamakan proses Persenyawaan. Okey, bagus. Senyawaan jap. Tak ada pula. Tak apa, saya kena enter. Saya enter. Okey. Siapa boleh bagi tahu apakah maksud proses persenyawaan? Maksud dia tu. Maksud dia. Apa maksud proses persenyawaan? Proses persenyawaan maksud dia adalah percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Kenapa nukleus? Sebab dekat nukleus itulah ada genetik tadi tu. Dekat sperma punya nukleus lah ada genetik R besar ni. Bukan dekat ekor, bukan dekat mana-mana. Sebab itu penting percantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Okey, itu proses persenyawaan. Okey, lepas itu kat sini jawapan dia apa? R besar sperma dengan ovum. R besar. Jawapan dia? Apa jawapan dia? R besar. Okey. R besar. Okey, cantik. R besar. Okey, dekat sini R besar sperma dengan ovum R kecil. Susunan dia yang mana? R besar dengan R kecil. Jawapan dia R kecil. R besar, R kecil. Bukan R kecil R besar, bukan? Bukan. Sebabkan Okey. R besar tu dominan.
Yes, R besar tu dominan. Dia mesti mendominasi yang kecil. Yang kecil tu lemah. Okey. R besar kat depan, R kecil kat belakang. R besar ni lah yang akan menentukan ciri bagi anak tersebut. Bukan yang di belakang tu. Okey, yang di belakang tu dia sebagai pembawa saja. Dia efek dia kepada anak-anak dia nanti. Yang belakang tu berguna untuk efek kepada anak-anak cucu-cucu dia nanti. Okey. So, yang ini pula, yang ini sperma R kecil ni dia bergabung dengan ovum R besar. So, apa jadi? R besar kecil juga. R besar, R kecil juga susunan dia. Okey, R kecil, sperma dengan ovum R kecil. Jawapan dia? R kecil, R kecil. R kecil, R kecil. Senang. Okey, kecil senang. Tak susah. Okey. So, yang ini kita panggil apa ni? Yang ini kita panggil apa semua ni? G apa? G, no. Apa? G, no, type. Genotype. Genotype. Iaitu susunan bagi genetik. Susunan genetik bagi anak-anak ni. Okey, jadi ini adalah genotype. Dia punya phenotype apa? Phenotype dia. Phenotype adalah ciri-ciri. Ciri-ciri bagi anak yang pertama, apa dia? Yang ni. Berambut. Kerinting. Okey. Yang kedua? Yang kedua apa? Sama. Kerinting. Kerinting. Okey. Yang ketiga? Sama juga. Yang keempat ni? Yang keempat ni apa? Yang keempat? Lurus. Yes, lurus. Nampak? Jadi bukan bermaksud dia ada 4 orang anak, lepas tu 3 orang kerinting, seorang lurus, tak. Ini menunjukkan belum sampai kesimpulan lagi. Kita kena buat dia punya ni kesimpulan dulu. Jadi dia punya kesimpulan dia peratus untuk mendapat anak. Apakah kebaran kalian? Tengok soalan ni. Apakah kebaran kalian untuk mendapat anak berambut kerinting? Kita kena cari dia punya peratus kat sini. Peratus dia, peratus anak kerinting. Jadi berapa peratus dia? Kita boleh congak je tu. Berapa Okey, nak buat peratus senang je. Awak tengok kerinting ada berapa orang? 3 daripada orang daripada 4. 3 daripada 4 darab dengan 100. Kan matematik. Sama dengan berapa? Siapa tahu? 75. Yes, 75%. Jadi bermaksud setiap kali kelahiran anak yang lahir tu, peratus dia, peluang dia untuk mendapat rambut lurus adalah tipis. Sikit je. Tetapi untuk mendapat kerinting adalah banyak. Faham tak tu? Faham tak setakat ni? Faham. Macam tu. Bukannya maksud setiap orang bila kahwin ada 4 orang anak. Tak, bukan. Macam tu Okey, senang. Habis. Jadi jawapan dia, apakah kebaran kalian untuk mendapat anak berambut kerinting? Jawapan dia ni 75%. Macam tu. Okey, so markah dia 1 je kat sini. Tapi kalau awak dapat lihat kat sini, markah dia dah banyak dah kat atas ni. Lebih kurang 8 ke 10 markah kat sini. Okey, so soalan yang berikutnya kita lihat yang lain dulu. Yang ni susah sikit. Kita lihat yang ni. Kita tengok yang ni lah, senang sikit. Okey. Rajah 5.1 dan 5.2 menunjukkan kebolehan menggulung lidah oleh 2 orang murid. Ada orang boleh gulung lidah, ada orang tak boleh. Yang ini adalah kita panggil sebagai variasi, perbezaan. Soalan dia, nyatakan jenis variasi dalam rajah di atas. Siapa tahu variasi apa ni? Siapa tahu? Cepat. Okey, saya ambil dulu. Kejap, saya ambil kat atas ni dia punya nota tu. Mana nota dia tadi? Saya ambil.
Okey, sekejap saya kecilkan dulu. Saya tarik nota ni, saya tarik ke sini. Tu. Okey, saya besarkan balik. Okey. Tengok apa jawapan dia. Soalan dia, apakah variasi yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Variasi apa? Variasi tidak selanjar. Yes, variasi tak selanjar. Sebab apa? Sebab. Sebab dia kata kat situ yang variasi yang menunjukkan perbezaan jelas dan ketara. Dan sebenarnya dia kekal, dia tak boleh ubah. Betul Yup. Yes, Betul. tak boleh ubah. Orang yang tak boleh gulung lidah memang sampai bila pun dia tak boleh menggulung lidah. Macam itulah. Jadi jawapan dia variasi tak selanjar. Okey, bagus. Kena type penuh-penuh, variasi tak selanjar. Okey. Baik, soalan seterusnya dia masuk mekanisme perwarisan. Okey. Macam mana Okey. So kita isi dulu maklumat kat sini. Ni okey. Yang boleh menggulungkan lidah, awak tengok dia punya susunan genetik dia, R besar, R kecil. Genotype dia R besar, R kecil. Yang tidak boleh menggulung lidah, susunan dia kita tak tahu. Tapi kita boleh cari kat sini. Okey, so kita tengok dulu yang ni. R besar apabila melalui proses meiosis, R besar dengan R kecil. Lepas tu dekat sini apabila dia melalui proses meiosis, R kecil dengan kita tak tahu. Tapi kita boleh check macam mana? Okey, kita tengok satu-satu. Kita tengok yang ini sperma dia bergabung dengan yang ini, hasil dia R besar R kecil. Yang ini sperma yang sama bergabung dengan ovum yang lain, hasil dia R besar R kecil. Jadi jawapan dekat sini apa? R kecil. Kita dah tahu dah. Kita dah dapat tahu, kita dapat trace R kecil kat situ. Itulah cara dia macam mana nak jawab. R kecil. Okey, lepas itu sperma yang satu lagi bergabung dengan ovum, R kecil dan satu lagi ni bergabung dengan ovum yang satu lagi, R kecil. Ini adalah susunan genotype bagi anak. Tetapi phenotype kita tak tahu. Phenotype dia apa? Phenotype. Sekejap Okey. Apakah phenotype ataupun ciri-ciri anak yang terhasil? Tolong respon. Sekejap. Phenotype. Apa maksud phenotype? Apa maksud tadi? Ciri-ciri. Ciri-ciri anak yang terhasil. Okey. Yang nombor 1 ni apa? Nombor 1 boleh gulung apa tu? Boleh menggulung lidah. Yes, boleh. Okey, nombor 2? Boleh. Nombor 2 pun boleh. Nombor 3? Tak boleh. Tidak boleh. So tidak tu adalah disebabkan oleh genetik yang lemah tadi, yang berada di depan. Okey, tidak boleh. Tidak. Dan yang keempat pun tidak boleh. Tidak boleh. Macam tu. Okey. Yang boleh ni walaupun dia boleh, tetapi dia akan efek kepada anak-anak dia esok bila dia kahwin kan. Dia kahwin dengan orang yang macam ni ke, dia boleh efek anak-anak dia. Sebab apa? Dia membawa genetik resesif. Yang tu awak kena faham. Okey. So kita tengok soalan. Soalan dia kita buat sama-sama. Okey. Nyatakan genotype ataupun susunan genetik bagi gamet P dan Q. Gamet P dan Q. So susunan dia R kecil kat sini, Q adalah R kecil juga kat situ. Okey. Namakan proses B. Apa nama proses B? Persenyawaan. Okey, benda ni kita akan buat berulang-ulang. Tak apa, bosan. Bila kita bosan kita dah faham. Okey, persenyawaan.
Okay, next. Kita tengok soalan berikutnya. Nyatakan nisbah ciri ataupun fenotype bagi boleh gulung dengan tidak boleh gulung. Nisbah dia berapa? Tengok. Yang boleh 2 ada nisbah 2. 2 nisbah 2. Boleh 2, tidak boleh 2. Jadi jawapan dia 2 nisbah 2. Okay, nisbah ni kita boleh ringkas. Kita boleh ringkaskan dia jadi apa? Dia jadi 1 nisbah 1. Kita boleh ringkaskan dia. Okay. Soalan seterusnya, yang last. Nyatakan satu faktor penyebab yang menyebabkan yang mempengaruhi kebolehan menggulung lidah. Apakah faktor dia? Faktor apa tengok balik kat sini. Faktor apa? Faktor genetik. Yes, faktor genetik tadi. Sebenarnya kita boleh gulung lidah ataupun tak boleh, dia berdasarkan faktor genetik. Genetik daripada ayah ke, daripada mak ke yang boleh. Yang kita tengah belajar ni lah. Genetik. Faktor genetik. Jawapan dia faktor genetik. Okey. Okey, habis set soalan yang ni. Kita buat yang lain. Kita bagi faham betul-betul. Benda sama je. Kalau soalan SPM, dia akan keluar soalan ni memang macam ni je soalan. Macam ni je. Jadi kalau awak dah boleh faham sekarang, memang bagus, cantik. Okey, so soalan berikutnya. Rajah menunjukkan skema perkahwinan seorang lelaki yang iris mata berwarna hitam. Mata dia warna hitam. Dengan wanita yang mata dia berwarna biru. Macam ni. Okey. So, hitam sekarang ni yang dominan yang mana? Genetik yang dominan yang mana? Saya tanya awak. Dominan. Yang manakah genetik yang kuat? Yang mana yang kuat sekarang ni? H besar. H besar. Yes. H besar dominan. H besar dominan. Dominan kuat. Yang kuat lah. Yang mendominasi. Dia akan berada kat depan. Yang lemah adalah resesif, iaitu H kecil. H kecil. H kecil dia lemah. H kecil dia lemah. Bukan lemah dekat sini resesif. Resesif bermaksud dia lemah. Tu maksud dia. Okey, so kita tengok. Kat sini kita susun. Mari kita susun sama-sama. Okey, genotype bagi bapa H besar H kecil apabila dia melalui proses P. Proses P ni proses apa? Proses pembahagian. Pembahagian yang kita panggil proses meiosis. Okey. Bila dia melalui proses P, meiosis, dia akan terbahagi kepada dua, H besar dengan H kecil. Yes. Dekat sini apa? Kat sini H kecil. H kecil. Dia auto kat sini dia auto. Saya padam balik. Okey. H kecil dengan H kecil dekat sini. Okey, senang. Bila dia dah bahagi dekat sini kita panggil apa? Gamet, sel gamet. Okey, bagi lelaki ini adalah sperma, bagi perempuan yang ini kita panggil ovum. Okey. Sebahagian sperma dia membawa gen H besar dominan. Dia membawa genetik yang kuat. Sebahagian sperma tadi pula dia membawa genetik yang lemah. Tu maksud dia. Sama juga ovum. Okey, jadi kita kena crosskan dia melalui proses R. Proses R adalah proses persenyawaan. persenyawaan. Bagus. Okey, yang lain-lain tu cuba jawab cuba try. Jadi bila kita melakukan proses penyawaan ni, iaitu sperma bergabung dengan ovum. Jadi jawapan dia dekat sini apa? H besar dengan H kecil. H besar H kecil. H besar mesti berada di depan. Kenapa H besar berada di depan? Dia dominan. Dia dominan, dia kuat. Dominan. Yes. Yang menentukan ciri anak tadi H yang kat depan ke belakang? Belakang. Di depan lah. Depan. Depan. Tak kisahlah H tu kalau dia kecil kat depan ni, so dia akan menentukan sifat tersebut. Okey, tapi H kecil mesti dengan H kecil. Okey. So sekarang ni sperma yang sama bergabung dengan ovum yang lain. Jawapannya H besar H kecil juga. yes. H besar H kecil juga. Betul. Okey. Yang ini sperma yang lain. Yang satu lagi dia bergabung dengan ovum, dia jadi H kecil H kecil.
Yes, H kecil. Dan ini pun sama juga. Sperma yang sama bergabung dengan ovum yang lain. Jawapan dia H kecil. H kecil juga. Okey, betul. Okey, yang ini semua tadi kita panggil apa Kita panggil apa tadi? Phenotype ke genotype? Genotype. Genotype, susunan genetik. Okey, susunan jin. Okey, so sekarang ni dekat bawah ni ada satu lagi yang kita kena buat. Apa dia? Ciri-ciri kan, ciri-ciri. Ciri-ciri dia. Ciri-ciri untuk anak pertama, apakah ciri-ciri dia? Untuk anak pertama ni, apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri kita panggil phenotype. Jadi anak pertama ni apa? Mata hitam ke mata biru? Mata hitam. Hitam. Mata hitam. Okey, anak yang kedua mata Hitam juga. hitam juga. Mata hitam juga. Mata hitam juga. Macam mana mata hitam? Macam mana awak tahu? Tengok dekat huruf. Pakai huruf dia. Dia besar dia kecil. Huruf kan? Salah. Tengok dekat huruf depan ke belakang? Belakang. Depan. Depan. Belakang Asyik lagi. silap je. Aduh Fazil. Okey, tak apa. Kita try. Kita tengok pada huruf depan. Okey. Yang ini pula anak yang U ni. Anak U ni sifat dia apa? Sifat dia? Mata biru. Mata biru. Mata biru. Mata biru B. Biru. Okey. Dan yang akhir ni anak yang ni mata biru juga. Okey, awak dah faham. Bagus. Kita buat sampai bosan benda ni. Okey, ada lagi bawah ni. Okey, katakanlah nisbah. Kat bawah ni soalan tanya nisbah. Apakah nisbah anak mata hitam dengan anak mata putih? Macam mana nak buat? 2 nisbah 2. 2 nisbah 2 ataupun awak boleh 2/2. Tak pun 1/1. awak boleh ringkaskan jadi 1 nisbah 1. 1 nisbah 1. Okey, kalau soalan ditanya peratus ke barang kalian, kita kena kira dia punya peratus. Macam mana nak tahu peratus dia? 2 kali 4. 2 kali 4 darab nisbah 2 darab 50%. Okey, peratus bukannya 2 nisbah 2, salah. 2 daripada apa? 4. Daripada 2 keseluruhan. daripada mata hitam. Okey, ingat hati-hati. Kalau dia tanya mata hitam, 2 lah. Kalau mata biru, 2 juga. Tapi kalau macam soalan tadi tu ada 3/1 kan? Kena hati-hati. Dia jadi 3/4. Sekarang ni 2/4. Darab dengan 100. Jawapan dia? 50%. Yes, 50%. 50%. Jadi setiap kelahiran anak tadi sama ada mata hitam atau mata biru, dia 50-50. Nasib lah. Kalau dapat mata hitam lah. Kalau dapat mata biru, wow cantiknya mata biru. Kan? Tak payah pakai contact lens. Okey. Macam tu. Tu maksud dia. Bukannya setiap perkahwinan kena ada 4 orang anak. Bukan, salah. Okey. Itulah dia. Inilah kesimpulan dia. Okey. Bagus. Ini belum masuk soalan lagi. Soalan dekat bawah. Tadi kita belajar. Bagus. Baik, soalan dia. Nyatakan warna iris mata bagi S dan V. Mana S? S mata apa? Hitam. Yes, berwarna hitam. Mata hitam. Hitam. V berwarna Biru. biru, putih pula. Blue atau biru. Okey, kalau awak jawab bahasa orang putih, jawab bahasa orang putih. Kalau awak jawab bahasa Melayu, kena jawab bahasa Melayu semua. Kena ingat tu. Okey. Baik, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Berapakah nisbah untuk mendapatkan anak mata hitam berbanding biru? Tadi kita dah buat 2 nisbah 2/2. 2 ataupun 1/1. Boleh juga 1/1. Kita ringkaskan. Nisbah kita boleh ringkaskan. Ingat tu. Okey. Namakan proses P dan R. Tengok balik. Proses P apa? Proses P. Proses Meiosis. meiosis. Apa maksud proses meiosis tu? Untuk apa? Untuk Bahagian. dia bahagi 2. Kenapa dia nak bahagi? Untuk bahagi kepada anak-anak tu nantilah. Betul? Kan? Okey, proses P adalah meiosis. Betul. Proses R, proses apa? Persenyawaan. Proses. Persenyawaan. Okey, apa maksud proses R? Apa maksud proses persenyawaan? Percantuman apa?
percantuman nukleus sperma dan juga nukleus ovum. Sebab apa? Dekat nukleus, dekat kepala sperma itulah adanya genetik tadi. Dia bukan dekat ekor. Sebab itu kena ada percantuman nukleus bagi gamet jantan dan juga percantuman nukleus antara gamet betina. Itu maksud dia. Okey. So jawapan dia senang je. Kita dah tahu. Kita dah tahu dekat sini meiosis. Kita tarik balik. Kita buat sampai bosan. Bila dah bosan, awak dah faham. Benda sama je. Ini soalan SPM. Standard lah. Persenyawaan. Okey. Baik. Yang berikutnya, namakan jenis variasi dalam soalan ini. Ini. Soalan bagus ni. Jenis variasi. Variasi tak selanjar. Tak selanjar. Kenapa tak selanjar? Ya. Tengok balik nota. Kenapa tak Saya pakai selanjar? mata pun warna mata tak boleh berubah. Warna mata tak boleh berubah. Kecuali kalau kita buat pembedahan yang kekal. Itu je. Tapi secara semula jadi warna mata tak boleh berubah, jantina tak boleh berubah, kumpulan darah tak boleh berubah dan sebagainya. Okey? Ini adalah disebabkan oleh faktor genetik secara semula jadi dan boleh diwarisi. Yang kita belajar itulah diwarisi daripada ayah, mak jadi anak. Ni benda ni. Jadi jawapan dia variasi tak selanjar. Senang. Okey, variasi tak selanjar jawapan dia. Okey. Kita kena tulis penuh. Variasi tak selanjar. Kena penuh. Okey. Yang ni semua saya record. Nanti kita boleh tengok balik dalam YouTube kalau rajin lah. Okey. Baik. Habis. Set yang ni dah habis. Kita pergi kepada set yang berikutnya. Yang ni dia masuk. Dia dah masuk lain sikit. Tambahan sikit. Okey. Kalau awak dapat lihat kat sini nampak. Dia ada nombor. 22 tambah X. Tambah X. Tambah Y. Apa benda tu? Okey. Okey, tengok dekat sini. Rajah menunjukkan rajah skema penentuan seks seseorang anak. Okey, mekanisme perwarisan seks. Maksudnya menentukan jantina bagi seseorang anak. Dia guna yang sama juga macam kita belajar tadi. Okey, mekanisme perwarisan. Cuma dekat sini dia ada tambahan sikit. Jadi saya terangkan dulu. Okey. Saya terangkan dulu dia punya nota dekat sini. Okey. Okey. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Baik, awak tengok untuk seseorang lelaki, okey, dia mesti mempunyai jumlah kromosom sebanyak ni 1 2 3 4 5 sampai 22. 22 pasang. 22 pasang. Sebab apa? Satu daripada ibu, satu daripada ayah. Yang ini satu daripada ibu, satu daripada ayah. Yang ini satu daripada ibu, satu daripada ayah. Jadi dia ada 22 pasang. Kalau kita nak cakap dia secara individu, dia ada 44 kromosom. Dia ada 44 kromosom. Campur dengan kromosom seks. Ni kena tahu. Kromosom seks inilah yang menentukan seseorang tu sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau perempuan awak tengok kromosom seks dia XX. Kalau lelaki XY. Okey. Macam tu. Jadi jumlah kromosom untuk lelaki semua sekali adalah 46. Bila kita kira dia satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampailah habis dia ada 46. Okey, ataupun kalau kita kira dia secara berpasangan 1, 2, 3, 4, 5 dia ada 22, 23 pasang. Dia macam tu maksud dia. Okey. Sama juga perempuan. Perempuan sama juga ada 22 pasang. Campur kromosom seks dia jadi 23 pasang. Kalau kira satu-satu dia ada 46.
kromosom. Tu maksud dia. Okey, so sekarang ni yang ini ada kaitan dengan yang ini. Mekanisme perwarisan. Kenapa? Macam mana kita boleh jadi lelaki? Macam mana kita boleh jadi perempuan? Macam tu. Jadi kita tengok dekat sini. Okey. Macam tahun lepas, okey, ada tambahan Tahun lepas kalau kromosom seks ni dia terlebih kat sini, dia ada satu lagi. Dia jadi apa? Lelaki tersebut jadi apa? Macam tu. Kalau dekat kromosom kat sini dia terlebih, dia ada 3. Okey, lelaki tadi dia jadi apa? Kan? Itu bab lain lah. Itu satu topik yang lain. Okey, so kita tengok yang ni. Baik. Okey, so saya tolak dulu ni ke tepi. Saya tolak ke tepi dulu. Okey. Baik. Mari kita lihat. Ini ovari dia menghasilkan ovum lah. Ini ovum. Kan? Okey. Jadi ovari maksudnya ni perempuan. Yang ni perempuan bermaksud dia ada jumlah kromosom sebanyak, perempuan ada sebanyak 46. Kan? 46. Semua sekali. Yang macam saya cakap tadi itulah. 46 pasang. Ataupun kita nak ni termasuk kromosom seks, ataupun kita nak asingkan dia jadi 44. 44 tambah, kalau untuk perempuan dia X. Ini dia punya genotype, susunan genetik tadi tu. Okey, apabila dia melalui proses meiosis, dia akan terbahagi 2. Sebab tu jadi macam ni, 22 tambah X. Yang ini pun jadi 22 tambah X. Macam tu. Okey, sebelum tu saya nak terangkan yang ni dulu Sebelum tu okey. Okey, yang ini kromosom seks. Yang lain-lain ni kromosom apa? Lain-lain ni lah kromosom yang menentukan ciri-ciri awak tadi tu. Ciri-ciri yang kita belajar tadi tu. Mata putih, mata biru, rambut lurus, rambut kerinting. Contoh nombor 1 ni ada kat sini genetik. Satu daripada bapa iaitu rambut kerinting. Satu daripada ibu dia rambut lurus. Macam tu. Yang ni pula satu daripada bapa bermata hitam. Satu lagi daripada ibu dia bermata biru. Macam tu. Inilah dia kromosom. Okey, kromosom yang menentukan ciri-ciri manusia tersebut. Yang last kali ni, dia menentukan jenis jantina. Itu dia. Okey, jadi apabila dalam mekanisme pewarisan, okey, kita kena tambahkan dia punya penulisan dia macam ni. Dia akan tulis macam ni. Nombor. Okey. Alright. So perempuan dia ada 46 pasang kromosom. Kalau kita nak asingkan dia punya kromosom seks, kita akan tulis macam ni. Tapi sama je, yang ni sama je. Yang ini sama saja. Okey, ini untuk perempuan. Kalau untuk lelaki, tolong respon siapa-siapa. Cuba try tengok. Apa dia punya tu? Boleh tak siapa-siapa respon? Kalau lelaki macam mana dia punya bilangan dia kat sini? 40. Sama juga 46. Okey. Tapi kalau kita nak tulis dia macam ni tadi, dia jadi apa? 44 tambah YY. bukan YY, salah. YY tu alien. Salah. Tambah apa? Kalau perempuan XX, kalau lelaki apa? Tengok kat sini. Nampak? XY. Yes, XY. Okay, tak apa. Good try. Bagus. Okay, XY. Ingat, lelaki XY. Okay, hati-hati. Kalau YY tu, tak tahu cakap Okay. Okay. YY tak ada lagi setakat ni. Okay, baik. So, ni lelaki. Ingat, lelaki 46 pasang. Kalau kita nak asingkan dia macam ni, dia jadi 44 campur XY. Apabila dia melalui proses meiosis, dia membahagi, maka dia akan terbahagi kepada 2. Macam ni, dia bahagi 2 macam ni. Okey, so kita berbuah jawapan kat sini sama-sama, kita bincang sama-sama. Apa jawapan dia dekat sini? Apa jawapan dia? Okey, apa jawapan dia?
22 22X. betul 22X. tambah X. 22 tambah X. Bila dia tambah dia akan jadi 44 X tambah X. Kalau dalam matematik dia akan jadi 44 tambah 2X, betul tak? Sebab X ni sama kan? Tapi kalau dalam sains dia kena ubah sikit. Dia tak boleh jadi 2X kat sini. Kalau dalam matematik awak belajar dia akan jadi 2X kat sini. Tapi dalam sains ni kita kena ubah. Okey, dia jadi X macam tu. Okey. So untuk lelaki dia akan jadi macam ni, 22 tambah X. Lepas tu satu lagi sperma dia membawa genetik 22 tambah Y. Kita tengok anak yang dihasilkan tu, lelaki ke perempuan? Kita tengok kat sini. Okey, proses V ni adalah proses persenyawaan. Ovum campur dengan sperma. Yang ini campur yang ini dia jadi ni. Tengok. 22 campur 22 44. Apa jawapan dia? 44 tambah 44 tambah XX. Tambah XX. Ingat. Okey, bagus. Yang ini apa jawapan dia? Ni campur XY. ni. XY. Berapa XY? 22 ke? Tak. Kan 44 campur XY. Bagus. Okey, yang ini? XX. X 44 tambah XX. Duit pula. Silap. Okey. XX. Dan yang terakhir ni Z ni apa? Y. 44 campur Tambah XY. XY. Okey, bagus. Ini dia punya genotype, susunan jin dia. Genotype. Jadi dia punya phenotype kita akan buat kat bawah ni. Dia punya phenotype. Jadi apakah phenotype yang terhasil? Kat sini apa? Apa phenotype dia? Macam mana cakap? Perempuan. Perempuan sebab dia XX, perempuan. Bagus. Yang ini lelaki. Lelaki. Dan yang ini yang ketiga apa? Perempuan. Perempuan. Okey, perempuan. Yang last sekali lelaki. lelaki. Macam tu. Lelaki. Bagus. Okey, lelaki. Jadi setiap orang ni mempunyai pasangan kromosom sebanyak 46 semua sekali. Yang ini 46, yang ini 46, yang ini 46. Kan? Okey. Habis kita dah kaji, mari kita buat dia punya soalan. Mari kita buat soalan. Okey, nyatakan bilangan kromosom dalam testis Q dan gamet S. Q, mana Q? Testis Q. Berapa jawapan dia? Bilangan kromosom berapa? 44 tambah SQ. Q pula. XY. XY. Okay, 44 tambah XY. Kalau kita nak buat 46 boleh tak? Boleh. Boleh juga. Tetapi kalau boleh kita lebih detail. Sebab apa dia tanya tentang testis. Kalau 46 P pun boleh 46. Nampak? Jadi salah. Sebenarnya tak boleh. Dia kena buat 44 campur XY. Kalau awak buat 46 salah lah. Okay. So S. Gamet S. Gamet S mana? Ni S. 44 XX. 44 tambah XX. Tambah X. Ni lah 22 S. Tambah X. Ingat tu. S. Hati-hati, kena hati-hati. S kat sini 22 campur X. Okey, 22 campur X. Bagus. Okey, seterusnya apakah proses V? Kita tengok balik proses V apa? Proses persenyawaan. Okey, saya nak tanya sekali lagi, apakah maksud proses persenyawaan? Apa maksud dia? Ada nukleus sperma dengan nukleus Pencantuman nukleus sperma dengan nukleus ovum. Betul. Ovum. Tepat sekali. Okey. Bagus. Okey. Soalan C, nyatakan seks anak W dan Z. Kita tengok W apa? W perempuan. Z lelaki. Betul? Betul. Okey, senang. Saya pula jawab silap tadi. Tak apa.
perempuan, yang ini lelaki. Okey, seterusnya yang ini dah soalan lain. Yang ini soalan tambahan. Diagram menunjukkan kejadian anak kembar dalam uterus ibu. Berdasarkan rajah tersebut, apakah jenis kembar tersebut? Siapa tahu kembar apa ni? Kembar ada dua jenis, kembar seiras dengan kembar tak seiras. Ni kembar apa ni? Kembar? Seiras. Okey, kenapa kembar seiras? Sebab apa? Kita bukan sama je. Tak boleh salah. Awak tengok dekat sini, dia bagi hint. Placenta. Placenta dia ni sekali ke asing-asing ni? Asing lah. Bersanting. Asing-asing. Dia asing-asing tu. Kalau awak tengok kat sini kan, saya draw, saya lukis. Dia asing-asing ni. Okey, sekejap saya lukis sekejap. Nampak ni dia asing. Yang ini seorang, satu. Nampak? Yang ini satu lagi. Bila asing, maksudnya dia bukanlah kembar yang sama, bukan kembar seiras. Kalau kembar seiras dia satu je, dia gelap satu je. Dia gelap satu je. Itu kembar seiras. Dia berkongsi placenta. Dia berkongsi rumah yang sama. Macam itulah. Jadi kat sini jawapan dia kembar tak seiras. Awak kena tulis penuh-penuh. Kalau tak seiras salah hati-hati. Kembar tak seiras. Itu jawapan dia. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan. Ni last kot, saya rasa ni last. Lepas tu habis. Benda yang sama je. Kalau soalan tentang mekanisme pewarisan, dia akan tanya benda yang sama je, macam ni je bentuk dia. Okey, jadi sekarang ni soalan ni kita tengok. Rajah 4 menunjukkan rajah skema bagi pewarisan warna bulu tikus. Tadi kita belajar tentang pewarisan manusia, yang ni tentang haiwan. Tapi sama je. Okey. Jadi dekat sini kita kena isi dulu. Cuba kita isi. Saya pun tak tahu ni dekat atas ni apa kan? SH. Yang besar, H kecil. Okey, kita try and error. Kita try. H besar. Ingat dekat bawah ni dia bagi tahu dah dominant gene. Gene yang dominan untuk bulu hitam. Jadi bulu hitam H besar. Kita try H besar, H kecil. Kita try. Dia boleh jadi H besar. Tapi kita try dulu H besar, H kecil. Apa jadi? Okey, kita tengok dekat sini apa? Dekat sini. Besar. H besar dekat sini. Kecil. H kecil. Kita tengok hasil dia sama tak macam dekat bawah tu? Sama tak? Dia dapat tak? H kecil. Okey. So, bila dia cross, tengok kat bawah ni sama tak? H besar dia cross dengan H kecil, dapat H besar. Sama kan? Sama tak? Sama. Okay. Sama betul. So, setakat ni betul lagi. Kita tengok yang lain. Yang ini dia cross dengan yang ini, dapat tak? Dapat. Okay. So, yang ini pula kita try yang ni dengan yang ni. Dapat tak? Dapat. Okay, yang ini dengan yang ini dapat tak? Dapat. Jadi betul lah. Jadi betul lah apa yang kita isi. Cuba katakanlah kita buat lain tadi. Kita buat H besar. Apa jadi? H besar kat sini. Tengok dapat ke tak dapat. Okay. So bila dia cross yang ini betul. Yang ini dengan yang ini betul. Tapi yang ini bila cross dengan ini dia tak dapat. Nampak tak? So salah. Yang ini bila cross dengan yang ini dia pun tak dapat. So salah. So maksudnya dekat atas sudah salah. Jadi kita tak boleh letak H besar kat sini. Kita nak letak H kecil. Kat sini pun kena H kecil macam tu. Okay. Jadi setakat ni faham tak? Faham. Okey, bagus, cantik. Baguslah kelas mikron. Semalam saya ajar kelas Luna, dia orang tak faham sangat, susah jadi bagus kelas mikron. Okey. Soalan. Dalam rajah 4 lengkapkan genotype ataupun susunan genetik bagi induk R. Dia suruh lengkapkan kat atas ni, induk R. Lengkapkan. Jadi kita dah buat. So bila lengkapkan, awak buat jawapan dekat sini. Tulis jawapan dekat sini. Okey, lengkapkan. Okey, bagus. Lepas itu, namakan proses A. Kita tengok proses A, proses apa? Meiosis. Apa maksud meiosis? Pembahagian tadi. Okey, bagus. Okey, berdasarkan rajah 4, apakah ciri ataupun phenotype bagi anak S? Apakah ciri bagi anak yang S tu? Apakah ciri dia?
Apa ciri dia kat sini? Berbulu hitam. Berbulu hitam. Okey, kita tengok dulu yang anak yang T ni hitam. Yang S hitam, betul lah. Hitam. Yang seterusnya tu bulu apa kat sini? Putih. Putih. Yang satu lagi pun putih. Putih. Okey. Macam mana kita tahu putih? Kita tengok pada huruf yang di depan. Di depan dia kecil, putih lah. Ni di depan dia besar, hitam lah. Macam tu. Okey, bagus. Okey, soalan dia dah dapat. Apakah S? S tadi apa? Hitam. Jawapan dia hitam. Okey, dekat sini tadi meiosis. Okey, next. Dah nak habis lah. Saya rasa ni last takut ni. Nyatakan nisbah anak tikus berbulu hitam kepada anak tikus berbulu putih. Dia tanya nisbah. Jadi macam mana? Hitam berapa? 2 nisbah 2. Senang je. Soalan sama. Kalau tanya tentang tajuk ni, memang soalan dia sama je. Tanya nisbah, tanya peratus. Senang je. Ataupun 1 nisbah 1. Okey, last sekali. Dia tanya, jika anak T dan S dalam rajah 4 tadi dikacukkan, nampak? Apakah peratus tikus berbulu hitam dihasilkan? Tengok. T dan S. Okey, T dan S. Kita tengok balik kat atas. T dan S yang mana? Tengok balik T dan S. T dan S dikacukkan. Kan? Bila dia orang ni kacuk, apakah kebarangkalian untuk anak berbulu hitam? Tengok, T ni dia punya genotype ni H besar, H kecil. Kita ingat yang yang S ni H besar, H kecil. Sama. Jadi mari kita buat sama-sama kat bawah ni. Saya dah sediakan tapak dia kat sini. Okey, mari kita buat sama-sama. Tu dia. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey. T dan S dekat sini kita kena betulkan. T. Okey, saya nak kita buat sama-sama. Jom kita buat sama-sama. Respon, tolong. Okey, T dan S. Yang ini huruf T. Yang ini huruf S. Kedua-dua tikus ni berwarna apa tadi? Ingat tak warna apa? Hitam putih. Yang tadi tu. Yang tadi tu berwarna hitam, betul tak? Yang kat atas tadi tu. Betul. So sekarang ni kita kena betulkan. Kita kena colourkan dia hitam. So saya colourkan hitam. Okey. Wah, cantik. Okey. Kali hitam. Jadi ni awak anggaplah dia warna hitam. Tikus kedua-duanya berwarna hitam. Jadi soalan dia tanya, apakah peratus tikus berbulu hitam dihasilkan? Nak tahu berapa peratus tikus berbulu hitam kat bawah ni? Jadi kita kena lihat. Tadi ingat tak genotype bagi tikus T ni apa dia? Ingat tak tadi? Genotype H besar, H kecil. Yes. H besar, H kecil. Yang ini betina? H kecil, H kecil. Salah. Tengok balik ke atas tu betul ke H kecil? Saya pun lupa dah. Ya ke? Tengok balik. Ni. Nampak ni? H besar, H kecil. Dia sama. Dikacukkan. Sama genetik dia. Jadi dekat sini pun H besar, H kecil. Okey. Lepas tu proses A, proses meiosis. Apa hasil dia dekat sini? H apa? H besar. H besar dekat sini. H Kecil. kecil. Okey. Siapa tu? Adik Aduh. Okey, kat sini apa? Kat sini. H besar. H besar. Okey, kat sini H kecil. kecil. Okey. Jadi bila dia bersenyawa ataupun dia cantum, sperma dia bergabung dengan ovum dia lah kan. Dia bergabung, dia jadi apa? H besar bergabung dengan H besar. Jawapan dia H besar. H besar. Bagus. Okey.
H besar yang sama bergabung dengan yang ini, yang lain. H besar, H kecil. Besar, H kecil. Okey. Yang lain ni, yang jantan punya ni bergabung dengan betina ni, dia jadi macam mana? H kecil, H besar. H besar, H kecil. Bagus, awak dah faham. H besar mesti berada di depan. Yang penting sebab apa? Yang depan itulah menentukan ciri anak dia tu. Okey. So, yang sama juga jantan punya tu bergabung dengan betina yang lain tu. Okey, gamit tu dia jadi apa? H kecil. Okey, bagus. Okey, ini dia punya genotype bagi anak-anak yang terhasil. Jadi kita nak tengok apakah phenotype. Tengok apakah phenotype bagi anak tersebut. Ni apa ni? Berbulu. Okey, hitam. Betul. Kita tengok yang kat depan ni kan, kat depan. Okey, yang ini Hitam. hitam juga. Yang ini hitam juga. Semua Okey. hitam. Iya ke semua hitam? Ni? Kena hati-hati. Kena hati-hati kan. Kita terror kan. Semua hitam kan. Cepatlah. Okey, tak apa. Inilah soalan last. Okey. Tapi soalan dia tanya apa? Kebarangkalian. Betul tak? Kena buat apa? Cari dia punya nisbah ke peratus? Peratus. Yes, peratus. Macam mana nak buat peratus? Peritus pula. Peratus. Macam mana nak buat? Tikus hitam kepada tikus putih kan. Tikus hitam ada berapa? 3 daripada berapa semua sekali? 4. Darabkan dengan Darab 100. Yes, awak akan dapat 75. 75. Yes. Jadi anak yang dilahirkan oleh tikus tu nanti chance ataupun peluang untuk dia dapat warna hitam adalah tinggi sebab peratus dia tinggi. Untuk dapat kulit putih sikit-sikit lah, nasib-nasib lah macam tu. Okey, faham tak ni? Faham tak? Faham. Okey, bagus, senang. Okey, habis soalan. Habis dah, tak ada apa dah. Okey, sekarang ni ada soalan tak? Takat ni. Saya rasa tak ada soalan kot, senang kot kan? Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, yang ini saya akan save dan saya akan hantar kat awak softcopy dia. Awak boleh study. Kan? Nampak kan? Betul? Dan saya nak awak buat dalam buku lah. Boleh tak buat dalam buku? Awak salin dia punya soalan, buat jawapan. Boleh ke tak boleh? Kan? Boleh kan? Sebab saya dah bagi jawapan dah. Saya dah bagi jawapan. Ataupun awak nak buat 2-3 soalan je. Ikut awak lah. Ikut awak. Okey, ikut awak. Nanti saya akan check lah. Okey, dan saya rakam. Apa yang kita belajar ni saya rakam dalam bentuk video. Saya akan upload dalam YouTube. Jadi kalau awak nak tengok, awak tengoklah. Okey. So itu saja untuk hari ini. Saya rasa kita akan sambung lagi kelas pada minggu hadapan. Minggu depan kita sambung lagi untuk tajuk yang lebih menarik saya rasa. Okey. Okey, bye bye. Okey. So itu saja saya nak. Okey, jangan lupa isi kehadiran. Itu saja. Okey, baik. Okey, assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama.